Kota Belud. Bismillahirrahmanirrahim. Datuk Yang di-Pertua, terima kasih atas ruang perbahasan yang diberikan untuk saya menyuarakan perihal-perihal penting berkenaan dengan tindak tanduk Kerajaan Perikatan Nasional atau lebih popular dengan gelaran #Kerajaan Gagal dalam mengendalikan malapetaka COVID-19 ini. Yang berhormat Menteri sudah terang lagi bersuluh, kelemahan kepimpinan yang berhormat dalam memimpin Kementerian Kesihatan telah mengundang padah kepada jutaan rakyat di negara ini. Hari ini saya bercakap bukan sahaja sebagai ahli Parlimen Kota Belud, tetapi sebagai orang yang sayangkan negara saya Malaysia. Sejak darurat telah dilaksanakan, kita telah mendengar banyak keluhan dan rintihan berkenaan dengan masalah congested ICU daripada petugas-petugas barisan hadapan. Berhubung dengan perkara tersebut, saya ingin bangkitkan beberapa persoalan untuk perhatian dan respon yang berhormat Menteri. Pertama, apakah dedicated plan atau plan khusus berkenaan dengan pembekalan dan penyediaan tong-tong oksigen untuk digunakan di ward-ward yang menempatkan pesakit kronik bukan COVID-19 yang telah dirangka oleh Kementerian Kesihatan sejak perintah darurat berkuat kuasa awal Januari lalu. Yang kedua, apakah justifikasi dari Yang Berhormat Menteri berhubung isu pembelian oksigen yang diuruskan sendiri oleh ahli keluarga pesakit kritikal COVID-19 yang terpaksa berhutang hanya untuk mendapatkan tong atau tabung oksigen sesegera mungkin untuk survival orang kesayangan mereka di ICU. Kesesakan ward-ward ICU telah menjadi penyebab kepada kekurangan alatan oksigen yang amat penting untuk disediakan secara mencukupi, bukan saja untuk menampung keperluan kritikal semasa, malah untuk persediaan di masa akan datang. Ketiga, adakah KKM mempunyai bilangan pesakit dengan gejala yang serius yang sebenarnya mereka perlu dimasukkan ke dalam ICU tetapi tidak dimasukkan ke ICU? Apakah apa yang dilaporkan setiap hari adalah pesakit yang dapat masuk ICU tapi yang tidak ada dalam laporan? Adakah Yang Berhormat Menteri sedar dengan masalah yang kita hadapi sekarang? Kita tidak boleh bandingkan jumlah kes Sabah dengan jumlah kes Semenanjung kerana di sini sekurang-kurangnya banyak hospital kerajaan lain yang khusus untuk merawat COVID-19 berbanding fasiliti yang kami ada di Sabah. Sekurang-kurangnya di sini ada hospital Sungai Buloh yang khusus untuk merawat COVID-19. Kami bagaimana? Saya ambil contoh sekiranya ada kekurangan peralatan yang dihadapi di Hospital Sandakan. Sudah tentu pesakit akan dihantar ke Kota Kinabalu. Dengan perjalanan yang mengambil masa lebih kurang 5 jam, jalan raya yang teruk, line telefon yang sukar, bukan sahaja daripada Sandakan, Pensiangan, malah Labuan, semuanya dihantarkan ke Kota Kinabalu. Nampaknya semua akan bertumpu di Hospital KK. Harus juga kita ingat bahawa kita bukan sahaja merawat pesakit COVID-19, kita juga merawat pesakit-pesakit yang mengalami penyakit lain. Jangan cerita pasal kekurangan doktor pakar, medical officer. Saya kira kami di Sabah banyak kekurangan yang harus diambil perhatian oleh kementerian. Yang Berhormat Menteri, we should be ashamed to call this as pelan pemulih, di mana hakikat sebenarnya kita jauh dari fasa pemulihan, malah semakin out of control. Datuk Yang di-Pertua, berhubung isu pusat kuarantin rawatan berisiko rendah PKRC, terutamanya PKRC Kota Belud, yang menjadi pusat penempatan pesakit COVID berisiko rendah untuk seluruh pantai barat Sabah. Saya ingin mendapatkan penjelasan daripada Yang Berhormat Menteri berkaitan ketulusan dalam aspek perolehan alatan-alatan dan fasiliti-fasiliti di setiap PKRC. Saya minta Menteri perincikan rantaian perolehan atau procurement chain bagi alatan, fasiliti dan juga keperluan asasi harian di PKRC Negeri Sabah. Memandangkan terdapat aduan yang disampaikan kepada saya berkaitan perbezaan tahap kualiti keperluan harian yang merangkumi makanan dan juga fasiliti lain. Saya juga ingin mendapatkan maklumat kurangnya penglibatan aset-aset kerajaan dalam menjaga pesakit di PKRC seperti kenderaan van, lori, pacuan 4 roda. Kebanyakan PKRC di Sabah tidak seperti di Semenanjung. Malah ketiadaan talian telekom di PKRC menyukarkan pengurusan organisasi. Bayangkan Datuk Yang di-Pertua, even pihak PKRC juga
terpaksa mencari sponsor untuk alat penapis air yang dipasang di PKRC bagi kemudahan para pesakit. What kind of government is this? Saya rasa sudah tiba masanya setiap hospital ataupun pejabat kesihatan daerah, terutama di kawasan luar bandar, diberi dana secara langsung untuk menampung kos luar jangka. Saya juga ingin mohon bertanya, berapakah staf KKM yang ditempatkan di PKRC Kota Belud yang datang dari daerah lain untuk membantu? Kerana sudah tentu PKRC Kota Belud memerlukan lebih staf kerana menjadi penempatan seluruh pantai barat Sabah dan bergantung kepada kes harian. Soalan saya juga, adakah KKM mempunyai perancangan untuk membuka satu lagi PKRC di pantai barat Sabah? Saya juga ingin mengambil kesempatan di sini untuk bertanya mengenai vaksin. Saya sangat sedih melihat Sabah selalu ketinggalan dalam hal-hal penting begini, dan kalau kita tengok, Sabah masih lagi negeri, wilayah yang tercorot dalam penerimaan vaksin ini. Di Kota Belud kami ada 74,400 orang yang berumur 18 tahun ke atas. Setakat ini hanya 12,648 yang telah mendapat dos pertama, iaitu sebanyak 17%. Boleh mencela tentang vaksin tadi yang Berhormat sebut tadi. Sekejap. Okey, mungkin yang Berhormat tidak sedia maklum bahawa dalam kita memerangi COVID ini, putting the right man into the right place is very important. Saya ingin merujuk kepada satu berita yang saya terbaca ini mengenai satu memorandum of understanding yang telah dibuat oleh Kerajaan Negeri Sabah dengan satu syarikat, iaitu nama dia Kengger, kalau saya tidak silap sebutlah. Bila saya melihat kepada syarikat ini sebenarnya telah dilantik sebagai pembekal vaksin Sinopharm di negeri Sabah. Tapi bila saya melihat kepada kepakaran syarikat ini merupakan syarikat yang terlibat dengan manufacturing, trading of bamboo, flooring and related product. Bagaimana kita percaya kepada syarikat yang tidak tahu tentang vaksin telah dilantik oleh kerajaan untuk membekalkan vaksin ke negeri Sabah? Jadi mungkin yang Berhormat tanya kepada Menteri Kesihatan. Saya mau masukkan pertanyaan daripada Sepangga dalam ucapan saya ini. Tolong habiskan yang Saya sambung. Tolong habiskan. Ya. Setakat ini hanya 12,648 yang telah mendapat dos pertama, iaitu sebanyak 17%, dan 10,648 dos kedua, mewakili 14%, dan masih sangat rendah untuk mencapai herd immunity di Kota Belud, komuniti di Kota Belud. Saya membuat perkiraan secara kasar untuk melengkapkan vaksin kepada kami semua. Kami perlukan sekitar 127 hari, itu pun sekiranya vaksin orang setiap hari tanpa henti dengan purata 1,000 orang, which obviously kita tidak dapat melakukan di Kota Belud dengan fasiliti yang sedia ada. Our frontliners are limited. Saya tidak mahu frontliners di kawasan luar bandar tidak dipandang langsung. Oleh yang demikian, kita perlukan satu lagi pusat pemberian vaksin PPV yang dibuka di Kota Belud untuk menampung pemberian vaksin ini, lengkap dengan fasiliti yang sebaiknya sebagaimana di kawasan bandar juga terima. Belum lagi kita bercakap tentang outreach di Kota Belud. Kami ada Pulau Mentanani, Lasau, Mukim Sayap, Mukim Melangkap, Mukim Kiau, yang jarak Kampung Kiau ini daripada Pekan Kota Belud mengambil masa lebih sejam. Mukim Kaung, Mukim Dudar, Sarang Taburon. Baru-baru ini bila kita buat outreach di kawasan Rosok, kami terpaksa pinjam kerusi sekolah yang mana tidak mencukupi. Pergi ke Mukim Lasau pula, para frontliners terpaksa pakai kenderaan sendiri. Belum lagi pergi ke Sayap. Have you been to Sayap, yang Berhormat Menteri? Dengan jalan yang begitu teruk. Dan kita juga tidak tahu di mana mau rehatkan para penerima vaksin ini, sampai ada yang terpaksa rehat di wakaf sahaja selepas menerima vaksin. Apa orang Kota Belud tidak layak untuk menerima fasiliti sebegini? Belum lagi kita bercakap tentang soal terpaksa pinjam kemah untuk memberi ruang untuk orang menunggu. Kami perlukan katil yang portable yang boleh dibawa ke mana-mana untuk program outreach ini. Lain lagi kenderaan yang membawa para frontliners ke tempat outreach.
Saya percaya bukan sahaja Hospital Kota Belud dan juga pejabat kesihatan Kota Belud Masa dah habis, yang dah mengalami nasib. Sekejap, saya habiskan. Saya percaya juga banyak lagi hospital dan pejabat kesihatan luar bandar di Sabah yang mengalami nasib sebegini. Sebelum saya habiskan ucapan saya ingin petik ucapan teks YB Menteri, ya, muka surat 2, nombor 6. Berkata, walaupun bilangan kes positif COVID-19 adalah agak tinggi, namun bilangan kes serius yang tergolong dalam kategori 3, 4 dan 5 berdasarkan keadaan kritikal kes semasa baru didiagnosa adalah kecil berbanding dengan jumlah keseluruhan kes. Sebagai contoh, pada 26 Julai 2021, jumlah kes harian adalah 14.516 kes, yang mana kes kategori 3, 4 dan 5 hanya sekitar 2.5% sahaja. What kind of mentality is this? What kind of statement is this? Tidak ada seriusnya dalam kita buat kerja untuk menangani COVID-19. Kalau beginilah cara kita bekerja, saya juga ingin mengambil kata-kata daripada yang berhormat typing untuk kita minta. Dan saya mohon untuk yang amat berhormat Perdana Menteri, yang berhormat Menteri Kesihatan, untuk dibukakan pintu hati mereka untuk meletakkan jawatan dengan kadar yang segera. For the betterment of Malaysia, for the betterment of the people, berhentilah, sudahlah. Sekian, terima kasih. Terima kasih.